sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, berkaitan dengan satu isu hangat yang masih menjadi percakapan ramai orang, berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan yang mengurangkan denda ataupun hukuman penjara yang dijalani oleh bekas Perdana Menteri, bekas Presiden UMNO Najib Razak. Akhirnya salah satu pemimpin daripada DAP ada membuat kenyataan yang menarik perhatian ramai orang. Saudara-saudara, kali ini pula Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain pula telah bersuara berkaitan dengan ini, dan ini pasti mengejutkan ramai. Satu artikel daripada Malaysia Kini, Polis Siasat PUA sindir hukuman Najib dikurangkan. Polis telah memulakan siasatan ke atas pemimpin DAP, Tony Phua, di bawah akta hasutan berhubung kritikannya terhadap keputusan lembaga pengampunan mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussain berkata, kenyataan Phua bersifat menghasut kerana mengkritik kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan serta turut mengajak orang ramai membenci institusi diraja. Dalam kenyataan, Razaruddin berkata, polis telah memanggil bekas ahli Parlimen Damansara itu untuk memberi keterangan di Bukit Aman pada 1 tengah hari esok. Polis mengesahkan telah menerima laporan berhubung kenyataan Tony Phua menghina institusi diraja yang telah dimuat naik di Facebook. Artikel ini pada 4 Februari. Dalam kenyataan seperti itu bersifat menghasut orang ramai agar membenci dan menghina institusi diraja berkenaan kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dalam menjalankan bidang kuasanya di bawah artikel 42 Perlembagaan Persekutuan. Siasatan dijalankan oleh Unit Jenayah Terkelas Bahagian Pendakwaan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kata Razaruddin. Menurut kenyataan Razaruddin, antara yang disiasat adalah siri hantaran Facebook yang dibuat Phua yang mengkritik keputusan pengurangan hukuman Najib. Berikut adalah hantaran yang disiasat. Trust me, it's not a scam. Oh wow, after all these years, Najib UMNO cyber troopers still love me. I beg your pardon. Can someone send me to jail for 1 year and in exchange pay me RM50 million? Pretty please, King clap pardon. Kekecewaan pelbagai pihak. Mahkamah Tinggi KL pada mulanya menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta terhadap Najib dalam kes rasuah SRC International. Sabitan dan hukuman itu dikekalkan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Lembaga pengampunan kemudian memutuskan untuk mengurangkan hukuman penjara kepada 6 tahun dan denda RM50 juta. Sementara itu, sejumlah ahli politik dan gerakan masyarakat sivil tidak puas hati dengan pengurangan hukuman. Ada pihak lain, terutama UMNO, turut tidak berpuas hati kerana Najib tidak diberi pengampunan, termasuk bekas Perdana Menteri itu sendiri, seperti yang disampaikan anaknya Noriana Najwa. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, masih lagi ramai yang bercakap berkaitan dengan keputusan lembaga pengampunan, di mana keputusan terhadap Najib Razak yang diterima bekas Perdana Menteri, pengurangan denda penjara selama 12 tahun
diturunkan kepada 6 tahun dan denda RM 210 juta diturunkan kepada RM 50 juta. Banyak yang mempertikaikan keputusan ini. Sudah pasti ada yang tak puas hati, dan menurut Syahabuddin Husin ataupun Syahabuddin.com, kekecewaan Najib Razak. Tetapi sebenarnya rakyat lebih kecewa berkaitan dengan keputusan itu. Nah, kecewa kenapa? Adakah kecewa kerana Najib tidak dibebaskan, ataupun kecewa kerana hukuman Najib diturunkan kepada 6 tahun? Nah, satu maklumat yang saya dapat daripada Syahabuddin Husin ataupun Syahabuddin.com, cukuplah, sebaiknya Najib jangan lagi kemuka sebarang permohonan kepada lembaga pengampunan selepas ini. Menurut anak perempuan Najib Razak, rupanya ini yang berlaku kepada keluarga Najib Razak. Menurut anak perempuan Najib Razak, Noriana Najwa, bapaknya berasa kecewa apabila lembaga pengampunan hanya memberi pengurangan hukuman penjara dan denda, bukan pengampunan penuh. Menerusi Instagram, anak perempuan Najib itu berkongsi perasaan bapaknya itu selepas balik dari penjara Kajang. Katanya ketika lawatan itu, Najib memegang sehelai kertas di tangannya. Keputusan lembaga pengampunan. Yana bertanya, "Ayah, macam mana?" Dedi jawab kecewa, sangat-sangat kecewa. Nah, rupanya anak Najib Razak, anak perempuan Najib, Yana Najwa, masuk ke penjara. Bukan masuk penjara ditangkap, tetapi melawat ayahandanya yang sedang menjalani hukuman penjara. Nah, saudara-saudara, menurut Syahabuddin, dalam hal ini biar saya kongsikan sedikit dapatan singkat saya di kalangan sebilangan kecil rakyat 2-3 hari kebelakangan ini, yaitu sejak diumumkan keputusan lembaga pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan pengurangan denda daripada RM 210 juta kepada RM 50 juta. Rata-rata bertanya kenapa hukuman ke atas Najib dikurangkan dan kenapa bantuan lain tidak diberikan pengurangan semudah itu. Sebagai jawaban mudah, di samping menyedari kuasa memberi pengampunan adalah hak serta budi bicara yang di Pertuan Agong, ketika itu selaku pengerusi lembaga pengampunan, saya hanya berkata ia diberikan kerana ada permohonan daripada Najib. Maksudnya kepada sesiapa yang memohon, perkara ini akan dibawa di dalam lembaga pengampunan. Jika Najib tidak memohon pengampunan, maka tiadalah lembaga pengampunan perlu bermesyuarat dan membuat keputusan. Macam bantuan lain, misalnya yang bersalah kerana mencuri makanan untuk disuap ke mulut agar kekal bernafas, atas kesalahan itu mereka biasanya akan dihukum penjara selama beberapa tahun atau bulan. Oleh kerana mereka miskin dan tidak tahu ada ruang untuk memohon pengampunan, maka mereka tidak membuat sebarang permohonan untuk diampunkan. Mereka sebaliknya reda berada dalam penjara sehingga sampai waktu untuk dibebaskan. Nah, ini menjawab persoalan ramai rakyat Malaysia yang bertanya, tidak adil bagi golongan bantuan yang lain yang tidak mendapat pengampunan. Sudah semestinya yang mendapat pengampunan ataupun keputusan seperti yang diterima Najib ini adalah kerana Najib memohon. Nah, di akhir kenyataan daripada Syahabuddin berkata, tak payah lagi mohon pengampunan. Sebaliknya berehatlah di penjara Kajang sehingga 23 Ogos 2028, atau kalau tak bayar denda RM 50 juta yang sudah dikurangkan itu, tambahlah setahun lagi berehat sehingga 23 Ogos 2029. Jadi mungkin kita boleh cakap rehatlah Najib di sana, tenanglah Najib sana. Mungkin keadaan Najib hari ini kritikal di dalam keadaan politiknya, tetapi kesehatannya kita harap Najib sehat saja dan baik-baik saja. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.